Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, salam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam kami ucapkan kepada keseluruhannya sempena dengan bulan Rabiul Awal ini. Apa khabar semua? Harapan dan doa saya, semoga kita semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera serta selamat daripada pandemik COVID-19 yang begitu membimbangkan mutakhir ini. Alhamdulillah, sejak daripada 15 April yang lalu 2020 hingga ke hari ini, masjid dan surau di Malaysia telah dibuka secara berperingkat-peringkat dengan mematuhi tata cara pengendalian piawai atau SOP yang telah ditetapkan di negeri masing-masing oleh pihak berkuasa agama negeri, yang mana ia terdiri daripada Ashabus Samahah, Datuk-Datuk Mufti, begitu juga Jabatan Agama Islam Negeri dengan nasihat dan panduan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Alhamdulillah, kami merasa syukur kepada Allah dengan kerjasama Jawatankuasa Masjid dan Surau dan anak-anak qaryah, serta sudah pasti dengan izinnya juga, buat masa ini tidak ada lagi kes-kes yang melibatkan masjid dan surau di seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Kadar kepatuhan SOP di masjid dan surau juga di tahap yang amat-amat cemerlang. Umat Islam dan rakyat Malaysia yang dirahmati Allah sekalian, Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI kali ke-9 baru-baru ini, setepatnya bersidang pada 2 November 2020, telah mencapai persetujuan mengenai perluasan bilangan jemaah solat Jumaat bagi masjid dan surau dan kehadiran maksimum ke majlis akad nikah dalam Perintah Tempoh Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPP, dengan mengambil kira pandangan juga daripada nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Makanya kami dengan menjunjung kasih atas titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, bagi kawasan wilayah-wilayah persekutuan, saya memaklumkan bahawa pertama, jumlah jemaah salat Jumaat yang insya-Allah esok hari diperluaskan sehingga 1/3 daripada kapasiti Dewan Solat Utama Masjid dan Surau Jumaat bagi zon hijau dan kuning di wilayah-wilayah persekutuan. Sebagai contoh, kalau dalam tu boleh muat 3,000 orang, maka dia dengan penjarakan fizikal 1,000 orang lebih kurang. Kedua, bagi solat fardu 5 waktu di kawasan zon hijau dan kuning, kapasiti yang dibenarkan adalah tidak melebihi 30 orang jemaah, tertakluk kepada keluasan Dewan Solat Utama Masjid dan surau dengan penjarakan 1 meter antara jemaah. Ini selaras dengan keputusan yang telah dikemukakan, dan kerana isu seperti hari ini yang dipanggil sebagai gelombang ketiga cukup membimbangkan kita. Ketiganya, bagi wilayah Persekutuan Labuan yang kini berada di zon merah, jumlah
Jemaah solat Jumaat dihakkan kepada 12 orang dan solat 5 waktu dihakkan kepada 3 orang. Dalam masa yang sama, aturan ini akan turut dilaksanakan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya sekiranya wujudnya zon merah di kawasan tersebut dan keadaan yang sama berlaku. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bagi majlis akad nikah, sebagaimana kita maklum, sekarang ni bulan November menuju Disember, yang menjadi kelaziman ramai yang merancang perkahwinan pada musim seperti ini. Jadi dalam majlis akad nikah, jumlah jemputan adalah tidak melebihi 30 orang dengan mengambil kira penjarakan 1 meter dan tertakluk kepada keluasan premis yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, dan premis tersebut merangkumi pejabat agama dan juga masjid-masjid yang terpilih, yang mana sama ada masjid itu masjid besar ataupun masjid kecil yang terpilih, dan juga surau-surau seperti yang terpilih yang telah ditetapkan oleh Jawi. Juru foto adalah dibenarkan dan tidak termasuk dalam 30 orang jemputan, tetapi hendaklah mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan perkara seperti ini, tuan-tuan, saya pada pagi tadi telah menghadiri satu majlis perkahwinan mengikut norma baru dan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan kepatuhan yang tinggi. Begitu juga dengan masa perkahwinan kurang daripada 10 minit. Seingatan saya, bagaimana saya catatkan daripada masa permulaan sehingga selesai, maka cukup pantas dan pendek, tetapi sampai kepada matlamat dari segi hukum-hukum perkahwinan dan nikah kahwin diterima pakai dan digunakan dengan sepenuhnya. Kelima SOP ini berkuat kuasa di wilayah-wilayah persekutuan bermula pada hari Jumaat 6 November 2020 bersamaan 20 Rabiul Awal 1442, iaitu berkenaan dengan solat Jumaat sebagai contoh. Untuk negeri-negeri lain, ia adalah tertakluk kepada keputusan pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Walau bagaimanapun, untuk tujuan penyelarasan adalah disarankan negeri-negeri untuk mengikut resolusi yang telah dicapai bersama dalam mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Khas MKI kali ke-9 baru-baru ini. Walaupun begitu, kita akan menyerah dengan sepenuhnya dan mentaati atas kebijaksanaan dan hikmah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan dan Raja-Raja negeri masing-masing. Umat Islam dan rakyat Malaysia yang dikasihi Allah sekaliannya, dalam masa yang sama saya ingin menyampaikan luahan segelintir anak karya setempat yang inginkan pihak Jawatankuasa Masjid dan Surau lebih mengutamakan pendekatan yang sesuai ketika menegur jemaah yang terlupa bawa sejadah atau pelitup muka. Saya amat percaya hal-hal sebegini boleh diselesaikan dengan baik. Mungkin pihak Jawatankuasa Masjid dan Surau boleh sediakan sejadah dan pelitup muka bagi yang terlupa untuk membawanya. Kadang-kadang kita tergesa-gesa, gopoh, terlupa. Memang biasa tertinggal barang yang penting. Besar pahalanya bagi mereka yang memudahkan urusan umat Islam lain untuk beribadah. Di samping itu, pihak Jawatankuasa Masjid dan Surau perlu sentiasa mengingatkan anak karya supaya kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan ini pada tahap yang amat tinggi, lebih-lebih lagi dalam situasi seperti yang berlaku sekarang ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah, selain itu saya juga ingin mencadangkan agar masjid dan surau di zon hijau dan kuning menyediakan ruang solat khusus bagi penghantar makanan dan pemandu e-hailing. Juga mereka yang bermusafir untuk menunaikan solat, mungkin di luar
sedikit kawasan yang dipanggil sebagai balasah ataupun tempat yang memungkinkan mereka solat. Berkenaan surau-surau di kawasan rehat dan rawat RNR dan surau-surau pusat membeli belah di zon hijau dan kuning, saya amat memahami keluhan umat Islam yang ingin dibuka seperti biasa dan memudahkan urusan solat mereka. Dan hal ini saya juga menghadapi. Justru saya mencadangkan kepada pihak pengurusan agar surau-surau ini turut dibuka, namun hendaklah mematuhi sepenuhnya SOP yang telah ditetapkan. InsyaAllah banyak pahala dan keberkatan, insyaAllah. Sebelum saya mengakhiri apa yang disampaikan ini, satu persoalan yang begitu banyak ditanya di media-media masa yang saya cuba nak beri jawapan, iaitu berkenaan dengan cara kita solat berjemaah di masjid-masjid di mana berlaku penjarakan fizikal sampai 1 meter. Apakah hal ini boleh dilakukan atau mesti dirapat-rapatkan saf? Isu ini telah kita jawab dalam fiqh qawi yang telah kita edarkan secara percuma kepada sebahagian khalayak masyarakat. Dan perbahasan ini telah dibahaskan oleh ulama, sama ada ulama hadis atau ulama fiqh. Boleh rujuk dalam kitab Majmu', dalam kitab Minhaj, begitu juga dalam kitab Bastul Kaf fi Itmam As-Saf, kitab Mughnil Muhtaj, dan banyak lagi yang insya-Allah saya akan muatkan dalam laman web kami atau dalam Facebook kami untuk kefahaman. Cumanya suka saya nyatakan oleh kerana masalah ini masalah baru. Masalah COVID-19 ini muncul pada akhir tahun lepas. Masalah ini menyebabkan para ulama semasa telah berijtihad dan mengeluarkan fatwa. Dan ini berdasarkan satu kaedah, al-ahkam taduru ma'al ilali wujudan wa adama. Hukum-hukum itu berkisar pada illah, sebab masa ada hukumnya lain, masa tidak ada hukumnya lain. Dek kerana COVID-19 yang mengganas, yang cukup mudah dijangkiti apabila SOP tidak dilaksanakan, maka di sini saya nukilkan pandangan fatwa terkemuka dunia oleh badan-badan berotoriti. Antaranya ialah Dar Al-Ifta Al-Misriyah, iaitu Majlis Fatwa Mesir, yang menyatakan tiada halangan terhadap penjarakan fizikal yang berlaku antara mereka ketika solat berjemaah. Antaranya Majlis Fatwa United Arab Emirates UAE, tidak ada masalah dalam suasana timbulnya rasa takut dari merebaknya wabak, maka dibolehkan bagi mereka yang mendirikan solat secara berjemaah untuk melakukan penjarakan di dalam saf dengan mengikut apa yang disarankan oleh badan kesihatan yang berotoriti. Ketiganya, Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi juga memberi pandangan yang sama. Dan juga kita telah bincangkan dalam muzakarah fatwa kebangsaan beberapa kali isu ini, dan inilah yang kita lakukannya. Justru hal ini bukanlah satu pendapat peribadi oleh perseorangan, tetapi dilihat dengan neraca syarak, dengan maslahat dan maqasid yang perlu dijaga dari segi hifzun nafs untuk memelihara agama. Akhir kalam, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negara kita Allah selamatkan dan Allah bebaskan daripada pandemik COVID-19 ini, dan wabak ini segera berlalu pergi, serta kestabilan negara dan perpaduan rakyat terus utuh di bawah lembayung rahmat ilahi dan naungan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim,
نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.